Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan meneruskan pengajaran kepada slide yang seterusnya iaitu chapter yang kelima, Metal Alloys and its Applications. Jadi ini adalah topik yang kelima. Kita akan masuk Metal Alloys. Dan dalam topik ini kita akan menerangkan berkaitan dengan metals alloys lah dengan application dia. Metal alloys ni dia ada dua, ferrous alloy dengan non-ferrous alloy. So ini adalah contoh awal kamu boleh tengok metal alloys. Contohnya macam aluminium. Aluminium tu yang kita gunakan banyak dalam peralatan dapur kita ataupun dalam tin minuman kita. Dan kita ada cast iron, copper, bronze, brass, okay. Dan kita ada metals. Apa tu metals? Metals ni kita boleh klasifikasikan dia sebagai antara dua, ferrous dengan bukan ferrous atau ferrous atau non-ferrous. So ferrous ni adalah sejenis besi atau metal yang mempunyai iron di dalam kandungan dia. So dia ada kandungan bahan-bahan lain dalam metal ferrous tersebut. Untuk kita dapatkan sesuatu properties, kita campurkan dengan bahan-bahan lain dekat dalam besi tersebut. Okay. So all ferrous metal are magnetic and give little resistance to corrosion. Jadi dia ada sifat kemagnetan lah, dan dia memberi dia punya tahap pengaratan ataupun tahap pengaratan dia tinggi lah, sebab tahap rintangan dia terhadap pengaratan tu ada sikit saja. So non-ferrous metal adalah terdiri daripada metal yang tidak mempunyai sebarang ion ataupun ferrous lah. Dia are not magnetic, dia tidak magnetik, dia tidak ada daya kemagnetan ataupun dia dan dia lebih kepada lebih tahap pengaratan ataupun tahap rintangan terhadap pengaratan adalah tinggi lah sebab dia kira macam tahan karat daripada ferrous metal. Contohnya aluminium, copper, lead, zinc and tin. Jadi ini adalah, kalau kamu perasan, ini adalah besi-besi yang terdapat dalam jadual berkala unsur. Aluminium, copper, lead, zinc and tin adalah contoh je lah. Tapi non-ferrous alloy ni dia tidak ditambah dengan apa-apa bahan selain daripada bahan dia sendiri, iaitu dia ni adalah jenis pure. Bila dia pure, dia ada dalam jadual berkala unsur kita. So ada 3 jenis ferrous alloy. Yang pertama kita ada iron, steel dengan cast iron. So iron ni kurang daripada 0.008 weight percent karbon di dalam suhu bilik. Okay. So kenapa dia terlekat situ alpha ferrite? So macam kita belajar sebelum ni chapter 4, alpha ferrite ni adalah alpha merujuk kepada solid. Kena ingat alpha merujuk kepada solid. Ferrite itu adalah condition di dalam jadual, bukan jadual, graf. Jadi dia dalam keadaan solid pada suhu bilik. So steel adalah dia dalam range 0.008 hingga 2.14 weight percent carbon. Biasanya dia kurang daripada 1 weight percent lah. Okey. Alpha ferrite plus cementite at room temperature. Kamu kena tahu cementite ni apa? Cementite yang dekat dalam graf tu yang dekat bahagian bawah. Ingat tak? Cementite ni adalah campuran ferrum dengan karbon. Okey. Jadi dia dalam keadaan cementite. Steel ni dia dalam keadaan alpha ferrite campur cementite pada room temperature. Alpha ferrite kita tahulah solid. Cementite kamu check balik. Cementite tu at room temperature dia punya bentuk macam mana? Apa yang berlaku pada cementite tu? Saya dah terangkan dalam chapter 4. So kamu kena refer balik lah nota kamu.
So, cast iron 2.14 hingga 6.7 watt%. Usually kurang daripada 4.5 watt% lah untuk cast iron. Ini dia tertinggal carbon. Jadi take note kat situ 2.14 hingga 6.7 watt% carbon. Jadi, biasanya dalam peperiksaan dia akan keluar, okey, contohnya kalau untuk chapter ni dia lebih keluar kepada apa itu ferrous dengan non-ferrous. Dan okey, dalam ferrous alloy kita ada contoh iron, steel and cast iron. Dia suruh define apa tu cementite. Okey. So ini adalah iron. Dia nak terangkan lebih lanjut berkenaan dengan iron atau ferrum. So secara physical propertiesnya dalam jadual berkala unsur, iron ini terletak pada simbol Fe tu. So dalam jadual berkala unsur kita tengok dekat bahagian Fe dan dia ada atomic number 26. So dia ni dikira sebagai transition metal pada grup 8 dan period 4. Okey, dia punya elemen tu pada transition metal dekat dalam jadual berkala unsur ataupun periodic table. So dia silvery grey in color, okay, but oxidized in air to form a red or brown coating. Jadi biasalah besi memang bila kita terdedah kepada environment yang boleh oxidizkan dia ataupun buatkan dia jadi karat. Okay, contohnya dalam environment yang lembab. So dia akan menghasilkan lapisan yang berwarna merah atau kecoklatan. Itu lapisan karat lah. So mechanical properties dia, pure single crystal of iron are soft. Okay. Dia punya satu single crystal dia tu lembut. Malleable and ductile. Dia boleh dibentukkan. Okay. Dia kemuluran dia tinggi. Okay. Dia boleh kita bentukkan menjadi seperti wire pun boleh. Alloying iron with appropriate small amount of other metal and carbon produce steel which can be 1000 times harder than pure iron. Okey, bila kita tambahkan sesuatu bahan lain secara amount yang bertepat, yang tepatlah kita masuk dekat dalam iron, dia akan menghasilkan besi yang kuat. Okey, itu sebab bila kita suka campur dengan bahan lain. Biasanya kita campur dengan karbon lah untuk menghasilkan metal yang lebih kuat. Sebab kalau pure, dia tak kuat sebab dia tak ada campuran bahan lain. Okey, bayangkan. Pure adalah satu jenis bahan saja. Kalau kita dah campurkan iron dengan bahan lain, kita ada dua sifat, dua bahan. Sifat dua-dua bahan ni kita ada, bila kita gabungkan, dia akan jadi lebih baik. So ada characterization cheap, easy to find. Iron has a high melting point. Okay, dia ada high melting point iaitu 1535 degrees lah. Good electrical and thermal conductivity. So tengok elemen ferrum dekat dalam jadual berkala unsur, dekat bahagian transition metal. Dia punya atomic number 26. So kita ada carbon steel. Carbon steel ni yang dekat dalam chapter yang keempat tu saya terangkan gambar raja iron carbon. Ingat tak? Jadi kamu kena take note gambar raja iron carbon tu selalu sangat keluar final, setiap tahun keluar. Jadi kena take note. So kena hafal lah senang kata graf gambar raja iron carbon yang saya terangkan dekat chapter 4 tu. So carbon steel, also called plain carbon steel, is a metal alloy, a combination of two elements, iron and carbon, where other elements are present in quantities too small to affect the properties. Macam saya cakap lah, biasanya iron dia campurkan dengan bahan-bahan lain. Biasanya yang paling famous adalah carbon lah, sebab carbon ni mudah didapati dan dia punya harga sangat murah. Tetapi bila kita gabungkan dengan metal, dia akan menghasilkan metal yang baiklah. So kebanyakan besi yang ada yang kita guna dekat luar ni, dia ada carbon. Okey. Jadi dia diklasifikasikan 3 jenis lah, low, medium or high carbon steel. Dia depends pada kuantiti carbon yang kita masukkan ke dalam besi tu. Okay, dia tidak lebih daripada 1.5. So ini adalah revision daripada chapter 4.
Kalau dia pure metal, dia tak ada yang kecil-kecil warna merah tu. So, kalau dia adalah alloy adalah ion yang kita campurkan dengan karbon, dia akan ada yang kecil-kecil ni sebab karbon-karbon ni akan mengisi pada ruang-ruang ni. Okey. Then, ferrous alloy terbahagi kepada 3 yang tadi tu saya kata low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel. Ini adalah percentage untuk setiap jenis steel yang ataupun alloy steel. So, then kita ada designation. So, kalau kita nak, contoh kita nak pergi beli besi ataupun biasanya dekat besi, tak kira lah kamu beli besi yang jenis pipe ke apa ke, dekat situ kita boleh tengok designation jenis-jenis besi tersebut. So, sama ada kalau dia punya SAE ni adalah American Iron and Steel Institute punya designation. Jadi, kalaulah contohnya pada dia punya nombor tu, yang pertama adalah nombor 1, jadi dia adalah sejenis carbon steel. So, dalam carbon steel, dia ada 3 jenis pula ni, low carbon, medium carbon dengan high carbon. So, kalau low carbon, dia start daripada 1006 hingga 1027. So, kalau yang jenis-jenis lain, contoh macam nikel kromium, dia punya designation untuk nombor awal dia adalah nombor 2, nombor 3, lain-lain. Untuk 1, dia memang dah khas untuk carbon steel. So, ini dia nak terangkan macam mana kita nak tahu nombor-nombor tu sebagai apa. So, first number indicate type of steel. So, nombor yang pertama tadi, nombor 1 adalah dia merujuk kepada jenis-jenis steel tu. Second number, approximately percentage of dominant element. So, nombor yang kedua adalah dominant element dia lah. Okay. Third and fourth digit denote percent of carbon in hundreds. So, kedua dengan ketiga adalah merujuk kepada persen karbon yang diletakkan dekat dalam besi tersebut. So, contohnya kita ada 1018 carbon steel with 0.18% of carbon content. So, yang pertama kita ada low carbon steel. Low carbon steel has less than 0.3 carbon. So, the material is generally used as it come from the hot forming or cold forming process. Okey, lagi satu. Dalam final, dia suka tanya hot forming dengan cold forming process. So, jadi kamu kena take note. Hot forming dengan cold forming process. Apa itu hot forming process? Ataupun cold forming process. Then, has less than 0.3% carbon. Okay, low carbon steel. Selain daripada tu, biasa dalam peperiksaan pun dia suka tanya berkaitan dengan hot work ataupun cold work. So, advantage of low carbon steel. Kenapa orang suka guna? Dia possess good weld ability. Maksudnya, kalau carbon steel ni dia sangat sesuai untuk digunakan kita nak buat welding ke dekat atas dia, dia dapat menghasilkan welding yang baik lah. So, lowest cost ni maksudnya dia harga murah lah. So, kadar keboleh mesinnya dia antara 55 hingga 60%. Dan dia ada dua jenis percentage dalam karbon tersebut, 0.1 hingga 0.2% karbon ataupun 0.2 hingga 0.3% karbon. Bila amount karbon dia berkurang, dia adalah lebih kepada soft application lah. Tengok soft plastic steel is needed. Okay. Chain, rivet, maksudnya application yang tidak memerlukan bahan tu terlampau keras. Okay. So 0.2 hingga 0.3 dia lebih banyak karbon, dia kena keras sikit, lebih kepada untuk kita buat structure, machine part. Okay, soft and tough steel. So, ini antara application dia dan gambar atas sekali ni adalah microstructure di dalam. Kita tengok dalam mikroskop lah. Low carbon steel, dia bentuk dia macam tu. So, medium carbon steel 0.3 hingga 0.6% karbon. So, medium carbon steel dia punya kelebihan dia 60 hingga 70% dia lebih
kebolehmesanan dia lebih baik daripada low carbon steel lah. Dia boleh cut slightly better. Maksudnya kebolehmesanan, machinability dia 60 hingga 70%. Jadi good toughness and ductility, extreme popular and have numerous application, respond to heat treatment but is often used in the natural condition. Okey, biasanya digunakan untuk lead screw, gear, worm, spindle, shaft. Okey. Ini application dia. So kalau orang tanya apa itu application medium carbon steel, kamu ingat gear, shaft ataupun ini spana. Kita semua diperbuat daripada medium carbon steel. Okay. High carbon steel maksudnya dia ada banyak karbon lah, 0.6 hingga 2% karbon. Dia yang paling tinggi karbon daripada ketiga-tiga ni. So dia punya kelebihan bila dia banyak karbon tapi kena sesuai dengan berkadaran yang kita nak letak berapa banyak dalam besi tersebut. Tidak boleh terlalu lebih. So bila karbon terlalu lebih dia akan tak kuat. Okey. Kiranya macam seolah-olah kamu boleh bayangkan besi tersebut dah hilang sifat dia sebenar sebab terlalu banyak karbon. Jadi ini dalam 0.6 hingga 2% karbon sahaja. Dia punya kelebihan adalah kekerasan, hardness dia is high. Wear resistance is high. Tahap keboleh rintangan dia kepada kehausan adalah tinggi. Apa itu wear? Wear ni apabila dua permukaan dia bergeser dalam satu tempoh masa. Bila dia selalu bergeser, dia akan jadi permukaan yang haus. Dia akan, contohnya ada defect kan dekat ni. Dia calar sikit, esoknya gosok lagi calar sampailah dia haus. Dia dah terkopik. Itu dikira sebagai wear. Jadi dia punya application ada dua jugalah. 0.8 hingga 0.9% karbon digunakan sebagai hand tools, rod drill. 0.9 hingga 1% karbon digunakan untuk yang memerlukan kekerasan dan high tensile strength, spring, cutting tools. Okey, ini adalah high carbon steel punya application. Okay. So kalau kita tengok kat sini, high carbon steel dia adalah strongest, dia paling kuat lah. Medium carbon steel dia toughest and low carbon steel dia most ductile. Okay, then kita ada alloy steel. Alloy steel is a metal alloy consisting mostly of iron. Jadi dalam steel ni dia ada kebanyakannya adalah iron, okay, in addition to small amount of carbon. Ni yang saya terangkan tadi itulah yang ada low carbon, medium carbon, okay. Jadi alloy steel ni dia biasanya bukan setakat karbon, dia ada bahan-bahan lain juga yang kita tambah kepada dia. Contohnya kita tambahkan manganese, molybdenum, chromium, kan. Jadi kita akan dapat kita punya alloy steel yang kita nak. Yang kita nak physical properties dia macam ni, mechanical properties dia macam ni, karakteristik dia sangat baik. Okay. So low alloy steel containing about 1% to 4% of alloying element. Some reference mention up to 8%. Okay, dia antara 1% hingga 4% alloying element. Jadi dia contain elemen yang macam saya cakap lah, ada nickel, manganese, chromium, molybdenum, okay, dan lain-lain. Dan kita ada stainless steel. Stainless steel ni kalau paling mudah, kita pergi dapur, kita ambil contohnya pinggan besi kita, tray besi tu kan, yang kita makan ataupun sudu besi kita. Sudu tu diperbuat daripada stainless steel. Jadi dia ada minimum 11% chromium content. Okay, dalam tu yang buat stainless steel ni, dia campurkan 11% chromium dekat dalam tu untuk jadikan dia stainless steel. Tapi ada bahan-bahan lain jugalah chromium. Dia ada silikon, dia ada manganis, dia ada molybdenum. Okay, itu chromium. Itu stainless steel. Stainless steel dia ada banyak bahan yang diletak ke dalam tu untuk jadikan dia sebagai stainless steel. Stainless steel ni dia berlainan daripada carbon steel by the amount of chromium present. Jadi of course lah dia lain sebab
carbon steel mungkin dia ada masukkan kromium tapi sikit. Stainless steel dia pun masukkan kromium tapi nilai dia berbeza lah dengan carbon steel. Okay. Unprotected carbon steel rusts readily when exposed to air and moisture. Jadi disebabkan tidak sama kandungan tu, stainless steel ni lebih banyak kromium, jadi selain daripada stainless steel senang nak karat sebab dia tidak cukup kromium. Stainless steel does not stain, corrode or rust as easily as ordinary steel. Dia memang susah nak karat compare to, dia bukan tak karat, dia akan karat bila dia diletakkan dalam satu environment yang mudah untuk dia jadi karat, dia tetap akan karat. Okay, day by day. So, stainless steel contains sufficient chromium to form a passive film of chromium oxide. Okey, jadi disebabkan dalam stainless steel ni dia ada chromium. Bila mana kita letak chromium ni dia jadi sebagai shield untuk menghalang pengaratan dari terus berlaku. Jadi bila ada chromium, okey, contohnya kita letak dia dalam environment yang lembab lah. Contoh kita letak stainless steel dalam environment yang lembab. Jadi bila ada oksigen react dengan ferrum. Ini dari segi chemical dia. Apa yang berlaku apabila pengaratan tu. Nanti kita akan masuk chapter pengaratan, kita akan lebih tahulah. Tapi apabila oksigen dengan ferrum, dia berjumpa, dia akan jadi FeO, ferrum oxide. Ferrum oxide ni kategori dia sebagai corrosion. So bila dia jadi corrosion, kromium dia akan dapat signal, oh ini ada oksigen masuk, oksigen dah nak buatkan stainless steel jadi karat. So kromium dia akan mengeluarkan satu lapisan, secara semula jadi dia akan mengeluarkan lapisan yang dipanggil sebagai passive film ataupun lapisan pasif ataupun lapisan kromium ataupun kita panggil passive layer. Macam-macam lah nama dia. Tapi lapisan ni yang kita panggil sebagai shear. Okay. Dia ni yang menghalang disebabkan bila dia detect je oksigen, oh ni nak jadi berlaku pengaratan, kromium keluarkan lapisan dia. So lapisan dia tu yang menghalang pengaratan dari terus berlaku. Jadi bila lapisan tersebut terhasil, kita detect, kita tengok oh kat situ dah tak ada oksigen sebab oksigen tak boleh masuk sebab dah ditutup oleh lapisan kromium tadi ataupun passive layer kita panggil. Itu adalah function kromium dekat dalam stainless steel. Ini adalah different type of stainless steel, ferrite stainless steel. Kegunaan dia apa? Dia ada 15 hingga 20% nickel. Martenstite stainless steel 11 hingga 14 kromium digunakan sebagai apa? Dan kita ada lagi satu sebenarnya kita letak kat sini. Austenite stainless steel. Austenite stainless steel. Austenite stainless steel ni lebih sesuai digunakan dalam tubuh badan manusia. Contohnya, kamu orang lain patah, contohnya ada pesakit patah kaki, then kita masukkan implant dekat dalam badan dia. So implant tu yang diperbuat daripada austenite stainless steel. Kalau dia kata okey ini implant ni adalah stainless steel, dia sebenarnya adalah austenite stainless steel. Dia adalah yang kurang toxic compared to others stainless steel. Okey, ni kamu boleh baca sendiri. Ini adalah karakteristik ferritic and martenstite stainless steel. So, ini yang saya kata tadi, lapisan passive layer ataupun passive film yang dihasilkan oleh kromium apabila dia detect ada oksigen di keadaan sekeliling. So, dia kata, oh pengaratan nak berlaku, oksigen nak masuk, nak menghasilkan pengaratan. Tapi dia akan menghalang pengaratan itu dengan menghasilkan passive layer yang berwarna putih ni. Dia taklah berwarna putih tapi disebabkan gambar ini berwarna putih. Okay? Jadi kalau kita tengok sudu kita, mana kita ada nampak passive layer dia kan? Kita tak nampak. Kita nampak dia warna grey je. Jadi sebenarnya dalam sudu tu dia ada kromium lah yang menghalang pengaratan berlaku. Okay? So, kita ada case iron. Case iron pun kena take note lah. Memang dalam peperiksaan dia suka tanya case iron ni apa. Case iron are family of ferrous alloy with a wide range of properties.
they are intended to be a cast into desired shape instead of being worked in the solid state. Normally contain 2% to 4% carbon. Ada elemen silicon, phosphorus, manganese and sulfur. Okay, dalam case iron dia ada 2 hingga 4% carbon. So case iron ni dalam dunia sekarang dia agak famous sebab kita biasa jumpa dia dekat periuk mak kita. Tapi case iron ni dikatakan dapat menahan suhu yang lagi tinggi. Maksudnya kan, bila kita nak masak air dalam periuk case iron ni, dia lagi laju masak. Bila kita masak daging masak elok, sedap. Okay. Itu sebab ramai orang guna periuk case iron, tapi dia agak pricey. So, dia adalah low melting point about 1200 degree Celsius. Okay, kamu kena take note. Bila dia kata low melting point, dia bukan sangat low, okay. Untuk besi, 1200 degree Celsius ni adalah sangat tinggi, okay. Jadi, kalau high melting point, 1500. Jadi, dia lagi tahan lah. Dia lambat melting lah. Okay, kalau low melting point, dia cepat melting. 1200 je dia dah melting. Tapi 1200 tak sama dengan melting plastik. Melting plastik contohnya 100 je dah melting. Itu beza dia punya antara dua bahan metal dengan plastik. Kamu tak boleh bayangkan dia macam plastik, tak. Dia memang kena suhu 1200 degrees baru dia melting. Contohnya kalau kita letakkan dia pada 800 degree, dia tak jadi apa-apa. Dia tak ada melting apa pun. Okay, dan ini dia excellent machinability, lower density and high thermal conductivity. Okay, kamu perlu tahu dalam application dekat luar, okay, dalam industri, mereka memang suka sesuatu besi yang low density. Kenapa? Sebab bila dia, sebenarnya dekat industri dia suka yang high density tetapi low weight. Itu yang industri nak. Kita nak macam mana kita boleh hasilkan satu besi yang berat dia ringan tetapi dia ada high density, ketumpatan yang tinggi, dan bila dia ketumpatan dia tinggi, dia lebih kuat lah, okay, untuk sebarang application. Tapi dalam case iron ni dia lower density, okay, and higher thermal conductivity. Okay. Ini adalah jenis-jenis cast iron. Kita ada white cast iron, grey cast iron, malleable cast iron, nodular and ductile cast iron. Okey, nanti selepas ni kita akan terangkan apa itu jenis-jenis ni. Apa dia punya karakteristik. Okey, yang seterusnya ialah jenis-jenis cast iron. Okey, yang pertama tadi kita ada grey cast iron. So, dia sebenarnya kamu kena take note yang dia punya jenis dia adalah GRAY, grey. Tapi dia sebenarnya grey color, GRAY. Okay, grey color. Tapi dia punya sebutan nama dia GRAY, dia bukan salah. So, the grey color is due to the fact the carbon is present in the form of free graphite. So, dia punya warna kelabu tu disebabkan oleh karbon yang ada dalam kandungan dia tu, iaitu free graphite tu lah. So, content dia adalah 2.5 hingga 4% carbon dan 1% hingga 3% silikon. So, dia punya properties ialah easily machined, has a low tensile strength, high compressive strength, no ductility. So, dia ni keras, dia tiada kemuluran. Okay. Free graphite in their structure act as lubricant. So, dalam dia punya structure tu dia ada graphite. And good wear resistant, tahan kehausan dan murah, low cost. So, ini adalah application dia. Dia sebagai machine tool bodies, part fittings, automobile cylinder block. Okay, then yang kedua kita ada nodular cast iron. Ni dikenali sebagai ductile cast iron lah. So, bila kita panggil dia ductile cast iron, that mean dia kemuluran dia agak tinggi. So, spheroidal graphite cast iron, high strength cast iron. Ini adalah nama-nama lain je lah.
So it's produced by adding magnesium beside carbon, silicon, phosphorus and sulfur into the molten grey cast iron. So dia ada excellent properties disebabkan dia dipanggil nodular sebab dia ada spherical nodules of graphite dalam dia punya structure. So disebabkan dia punya spherical nodules ni dia menghasilkan properties yang baik. So the presence of magnesium is to lower the level of oxygen and sulfur to form flake form graphite to sphere-like nodules. Okay, magnesium di dalam kandungan dia tu dia ada campuran magnesium. So function dia untuk mengurangkan level oksigen. Okay. So nodular cast iron dia punya properties good fluidity, good castability. Jadi dia punya tahap aliran dia tu sangat baik di mana bila dia punya jadi cecair yang bagus, so dia dapat kita casting dia dengan baik lah. So kita curahkan dia dalam acuan dan dia dapat mengikut acuan dengan baik. Itu maksudnya cast ability. So dia boleh macam mana kompleks pun acuan kita dia boleh follow, dia boleh ikut corak tu. So good wear resistant, tahan haus dan similar dostil, high strength, toughness, ini yang lain-lain lah. So nodular cast iron, application dia sebagai piston, hydraulic cylinder head, crankshaft, roll for rolling mill, pressure resistant casting. So kita tengok banyak dia gunakan dalam application automotive. Then white cast iron, okay, dia dipanggil white sebab form when much of carbon in a molten cast iron form iron carbide instead a graphite upon solidification. Jadi bila kita cairkan dia, kita masuk kat dalam dalam kita punya casting lah ataupun mold. Jadi dia akan bila dia mengeras, dia akan jadi iron carbide. Bila dia jadi iron carbide tu yang jadi warna putih. So the white color is due to carbon in the form of carbide, iaitu sementite. So sementite tu Fe3C. Itu yang formula dia tu kan. Fe3C tu adalah sementite. Okay. So carbide is the hardest constituent of iron. So bila mana dia, contohnya kita ada jumpa bahan-bahan yang ada carbide ni, dia memang keras lah. The cementite is caused by a quick cooling of molten iron. The return the carbon in the form of iron carbon in white cast iron. The content of carbon and silicon must keep relatively low, 2.5% to 3.5% carbon and 0.5% to 1.5 silicon. Jadi the cementite is caused by quick cooling. Jadi cementite tu disebabkan oleh rapid lah, penyejukan secara rapid. Jadi karbon yang tersimpan di dalam iron tersebut dia akan menjadi dalam bentuk iron carbide yang berwarna putih. Jadi amount carbon dengan silikon dia mesti kena maintainkan lah dalam 2.5% hingga 3 untuk carbon dan 0.5 hingga 1.5% untuk silikon. So, white cast iron, it has a high tensile strength and low compressive strength. Since white cast iron is hard, therefore they cannot be machined. Jadi white cast iron ni adalah sangat keras. Jadi kita tak boleh nak potong dia ataupun kita buat apa-apa machining lah dekat dia sebab dia sangat keras. Jadi bila mana kita dah cairkan besi tersebut, kita masuk dekat dalam acuan, itulah bentuknya, kita tak boleh nak modify ke apa-apa. Okay, often used for their excellent resistant to wear and abrasion. Dia memang baguslah tahap kehausan ni sebab dia tahap penahanan ataupun rintangan terhadap kehausan dia sangat bagus sebab dia keras. Okay. Also serve as the raw material for malleable cast iron. So, then yang last sekali kita ada malleable cast iron. Okay, jadi malleable cast iron is
adalah diperolehi daripada white cast iron by suitable heat treatment process. Jadi tadi kita ada white cast iron. White cast iron ni dia adalah raw material untuk kita jadikan dia sebagai malleable cast iron. Jadi kita ada white cast iron dah siap tadi, dah siap kita panaskan dia dalam suhu yang sesuai untuk heat treatment process. Jadi dia akan jadi malleable cast iron. Jadi to produce malleable cast iron, kita memerlukan white cast iron yang dipanaskan dalam satu furnace ataupun oven. Then iron carbide of white cast iron dissociate to graphite and iron. Jadi bila dah dipanaskan, dia akan terhasilnya graphite dan iron. Okay, daripada iron carbide tu. Graphite is malleable cast iron is in the form of irregular nodular aggregate called temper carbon. Okay, jadi graphite tu di dalam malleable cast iron ni dalam bentuk irregular nodular, jadi sebagai temper carbon. Then heat treatment dia ada terbagi kepada dua proses. Yang pertama graphitization, iaitu white cast iron tadi kita panaskan dalam eutectoid temperature iaitu 940 degree Celsius. Dan bila dia dah mencapai, maksudnya dia dipanaskan daripada suhu bilik. Tapi dia dipanaskan naik sampai 940. Sampai 940 tu dia hold selama 3 hingga 20 jam. Dia hold, dia maintain je suhu 940 tu selama 3 hingga 20 jam. Then baru dia sejuk semula. Okay, in this stage, iron carbide of the white cast iron is transformed to graphite austenite. So pada suhu 940 tu, dia punya iron carbide tu dia akan bertukar kepada graphite dan austenite. So lepas dia dah habis 3 hingga ke 20 jam, depends lah dia depends pada structure. Okay, contohnya kamu ada white cast iron yang kecil. Yang kecil mungkin mengambil masa holding selama 3 jam saja. So kalau kamu ada white cast iron yang besar, dia mungkin kena hold sebanyak 20 jam supaya semua struktur dia tu dapat dibakar ataupun dipanaskan secara menyeluruh, secara keseluruhan. Okay, dia depends pada size. Then pada suhu 940 itulah yang berlakunya perubahan kepada graphite dan austenite. Dan bila dah habis 940 tu, sama ada habis selama 3 jam sebab dia saiz kecil ataupun 20 jam sebab dia saiz besar, dia akan turun. Proses cooling Proses cooling dia terbagi kepada fast cool, slowly cool atau quenching. Tu depends lah pada kita nak yang mana. So fast cool adalah 740 degree and then slow cool. Okay, mula-mula kita fast cool dia pada 740. Okay, set dia sejuk secara mendadak kan. Jadi dia ada structure dia akan berubah mengikut suhu cooling kita. Okay, austenite is transformed to ferrite and graphite depositing on existing temper carbon. Dia akan menjadi ferritic malleable iron. Dan bila dia slowly cool, okay, contoh daripada 940 kita turun kepada 870 dan dia cool, dia akan jadi austenite transform to perlite. Perlite dia akan jadi perlite malleable iron. Dan ataupun kita buat quenching 845 degrees holding 30 minutes to allow the homogenized quenching again 590 degrees. Dia akan develop their structure and menghasilkan tempered martensitic malleable iron. So, dalam tajuk ni, apa yang kamu perlu tahu ialah ferrous alloy, stainless steel dan cast iron. So, ferrous alloy, make sure kamu kena tahu. Ferrous alloy ada dua, sama ada dia ferrous ataupun dia non-ferrous. So, kamu kena tahu karakteristik dia. So, kalau ferrous dia ada iron, non-ferrous dia tak ada iron. Lepas tu, application dia, apa kelebihan properties dia, sama ada dia kuat ataupun dia mulu. Dan stainless steel, kamu kena tahu stainless steel, bahan-bahan utama yang dalam stainless steel tu apa. Contohnya, the main component is chromium. Apa tugas chromium dalam stainless steel untuk bagi stainless steel tu tahan karat. Okay. So, dan kita ada yang last kali iaitu cast iron. Cast iron dia ada 4 tadi iaitu grey, kita ada nodular, kita ada white dan last kali kita ada malleable cast iron. Itu saja. So nanti saya akan sambung lagi untuk chapter 5 yang seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih.